Saya bagi contoh, saya pergi berdakwah di Sarawak. Sebelum ni saya pergi berdakwah di Kelantan. Saya suka pergi tempat yang ustaz tak pergi. Sini pun saya dah ajak, saya tak nak datang ni sebab saya tahu ustaz lain, kalau saya tak datang pun ustaz lain datang. Tak ada masalah orang sini. Tapi yang masalah tempat ustaz yang tak pergi. Dan tempat ustaz tak pergi tu orang miskin, dan orang miskin tak akan jemput ustaz tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak ada duit lah. Orang kampung mana ada duit? Saya pergi ke Kelantan, kena naik bot nak pergi satu kampung. Ini bukan Sabah Sarawak, di Kelantan satu kampung tu naik bot, rumah kena hanyut banjir, duit tak ada. Siapa nak jemput ustaz datang? Dan siapa nak bayar pada ustaz? Tak ada siapa datang. Ada surau mati. Ustaz tak datang sebab tak dijemput. Saya pergi ke Sarawak, satu kampung, nama dia Kampung Jangkar, daerah Lundu, 2 jam daripada Kuching. Penduduk dia lebih kurang 40% Kristian, masih Islam. Asalnya bukan Islam. Masjid ada, tapi kelas agama tak ada, guru tak ada. Saya buat kerjasama NGO Ghulamud Dakwah dengan NGO di Sarawak, iaitu USK. Urus dia saudara kita yang diuruskan oleh wanita yang asalnya Kristian. Wanita, bukan ustaz, bukan ustazah. Wanita, cukup cekal dan hebat pengorbanan dia. Sanggup pergi berdakwah kepada orang Kristian, sanggup dicaci, dimaki, sanggup naik bot, sanggup pergi berjalan yang sangat sukar. Kadang-kadang 2 hari baru sampai. Siapa yang buat kerja ni? Bukan ustaz. Wanita Kristian yang masih Islam. Bila kita pergi ni, kita rasa ya Allah, malu, kerdil kita. Kita ustaz, ilmu banyak, tenaga pun kuat, duit pun banyak, tapi tak buat macam mereka. Kita hanya dijemput baru pergi, disediakan duit bayaran, disediakan tiket, disediakan tempat tinggal, baru kita pergi. Itu bukan pendakwah. Pendakwah ialah sebagaimana kata lelaki dalam surah Yasin. Apa kata lelaki dalam surah Yasin bila dia berdakwah pada kaum dia yang kafir? Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaum aku, ikutlah para rasul. Bukan ikut aku, bukan ikut jemaah aku, ikutlah para rasul. Sebab para rasul mengajak kepada Allah. Dan apa sifat rasul itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ya Allah, ikutlah para rasul yang tak pernah minta upah. Mereka cukup ikhlas, mereka tidak ada kepentingan. Kenapa kamu tak boleh ikut? Ikutlah para rasul, la yas'alukum ajra. Subhanallah. Itulah pendakwah. Bila minta upah, dia bukan pendakwah, dia penceramah jemputan. Bila tak jemput, dia tak datang. Masa cakap kita mendakwa, kita pendukung sunnah. Nabi tak pernah minta upah. Nabi pergi ke Taif, bukan dia jemput, bukan dibayar, tapi kewajipan. Sahabat Nabi hantar Mus'ab bin Umair dalam keadaan semua masyarakat kafir. Sebab apa? Sebab kewajipan. Bukan Nabi bagi elang pada Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair kita tahu asalnya seorang pemuda yang kaya, mewah, tapi dia tahu surga lebih mewah daripada nikmat dunia yang dia miliki. Maka dia tinggal semua untuk mendapat yang khairun wa abqa. Bila Nabi hantar dia ke Madinah dalam keadaan semua penduduk kafir, dia tanggung jawab itu, dia pikul tanggungjawab itu. Sebab dia rasa itu kewajipan, bukan sunat. Maka hasilnya apa dia? Hampir semua penduduk Mekah menerima mesej Islam. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair mati dalam peperangan Uhud, mati syahid. Itulah sunnah. Itulah sunnah. Sunnah bukan setakat betulkan salat. Sunnah bukan setakat tak berkunut. Sunnah bukan setakat tak berzikir kuat. Kalau itulah sunnah, Islam tak akan ke mana. Islam tak akan ke mana. Walaupun ramai yang jahil di Sarawak bukan orang soal tak tahu sunnah, orang jahil Al-Quran. Satu masjid yang saya pergi, Kampung Jangkar, di masjid tak ada Al-Quran. Saya tanya jemaah semua, ada tak Quran di rumah? Tak ada. Quran di rumah pun tak ada, di masjid pun tak ada, ustaz pun tak datang. Kita senang je mengajar kat sini, berpuluh-puluh, beratus ustaz. Ada satu masjid di Kuala Lumpur, 4 ustaz satu hari. Ada satu masjid saya pergi kulas subuh, ustaz tu pun datang juga, sebab dia silap jadual. Kat sana saya tanya kampung yang saya pergi tu, berapa lama dah ustaz tak datang sini? Setahun. Bila kita pergi tu, ya Allah, dia sangat seronok, dia sambut.
Macam-macam soalan dia tanya. Sebab apa? Banyak masalah agama dia tak tahu nak selesaikan masalah. Nak tanya ustaz, ustaz tak datang. Bila kita datang tu, dia qada, dia pulun habis-habis. Kita bagi sejam, 2 jam dia tanya soalan. Sampai soalan yang pelik-pelik. Ada dia tanya soalan, bila kita masuk Islam, kita biasa sebelum masuk Islam, kita Kristian macam babi. Bila kita masuk Islam, ada ustaz kata kena minum air tanah, sama. Soalan tu tak ada kat Semenanjung. Tengok betapa menderitanya mereka dengan masalah agama. Sebab apa? Tak cukup ustaz. Kita sini berlambat ustaz. Ada soalan dia kata, ustaz, kita masuk Islam tapi masih tinggal bersama keluarga Kristian. Kemudian bila ada kematian di kalangan orang Islam, orang Kristian pun nak meraihkan. Cara meraihkan apa dia? Bila kita buat majlis tahlil, lepas majlis tahlil dia main judi, orang Kristian. Di mana? Di rumah orang Islam yang ada kematian tu. Saya kata, itu rumah awak, kenapa awak benarkan? Ustaz, saya dah larang, saya dah beritahu. Tapi dah alasan dia, kalau kami tak main judi di rumah kamu, orang tak ramai datang tahlil. Tengok di Semenanjung masalah tahlil, di Sarawak satu lagi masalah, tahlil judi. Kesian, menderita mereka, jahil agama. Kita sini berpuluh, beratus, beribu ustaz mengajar masjid tiap malam. Kalau di Selangor, saya tak tahulah, ada mengatakan 1000 lebih ustaz mengajar di setiap malam di seluruh masjid di Selangor. Tapi di sana setahun sekali ustaz tak sampai. Dan kita tahu di Sarawak ada lebih kurang 60% yang Kristian. Islam tak sampai 30%. Islam tak sampai 30%. Yang masuk Islam lebih kurang 60,000. Yang masuk Islam 60,000, tapi masuk Islam dalam keadaan tak tahu apa-apa. Ini bukan soal sunnah, jahil agama, jahil Quran, solat pun tak tahu. Siapa yang bertanggungjawab? Dan pihak USK, urus dia, saudara kita diberi tanggungjawab oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Sarawak, untuk handle mereka yang masuk Islam. Berapa ramai? 60,000. Berapa ramai pendakwah dia? 7 orang. 7 orang nak handle 60,000. Kita kalau di Selangor, sini saya tak tahu. Di Selangor kadang-kadang satu masjid tu ada lebih kurang 60-70 orang. Berapa ramai ustaz handle 60 orang? Kuliah maghrib tiap malam. Jumaat, Sabtu Ahad kuliah subuh. 7 orang. Ustaz kadang-kadang ada lagi kuliah duha untuk handle 50 orang je. Kat sana ada 7 pendakwah nak kendalikan 60,000 orang yang memeluk Islam. Kemudian pendakwah di sana cukup cetek ilmu, sebab mereka tak sempat nak belajar banyak. Ramai lagi Kristian yang nak memeluk Islam, yang nak disampaikan mesej Islam. Jadi belajar sikit, pergi berdakwah. Bukan untuk mengajar benda-benda yang besar, tapi untuk mengajar benda yang basic je. Ajar Iqra, ajar Fatihah, ajar cara solat. Dan memang tak cukup. Mereka sangat-sangat memerlukan bantuan dana. Mereka sangat-sangat memerlukan bantuan pendakwah-pendakwah tambahan. Mereka sangat-sangat perlukan latihan untuk pendakwah mereka.